Belum tentu Ustazah Asma tu yang pakai tudung labuh, yang pakai baju yang tutup aurat tu pengakhirannya baik. Dan belum tentu saya yang teruk, yang saya yang begini-begini, pengakhiran saya buruk. Muslimi muslimat, antara yang dibincangkan, mak saya tengok perkembangan tentang teguran-teguran yang saya lakukan di media sosial, dan mak saya juga tengok video-video balas balik daripada mereka yang ditegur dan juga komen-komen. Antara yang dibincangkan kebimbangan kefahaman masyarakat hari ini dengan ayat yang begini. Contoh ya, saya menegur satu pihak, kemudian ada yang menjawab dan pihak tersebut pun jawab jawapan yang sama. Antara jawapannya adalah, belum tentu Ustazah Asma tu yang pakai tudung labuh, yang pakai baju yang tutup aurat tu pengakhirannya baik. Dan belum tentu saya yang teruk, yang saya yang begini-begini, pengakhiran saya buruk. Okey, hari ini orang cenderung bercakap tentang perakhiran. Subhanallah. Ada ayat netizen kita sekarang ni selalu gunakan ayat apa? Ayat apa? Ayat kita janganlah menghina mengeji. Memang kita dilarang menghina mengeji, tapi kita diwajibkan untuk menegur bila ada orang buat maksiat. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila teguran diberikan, bila teguran dan mencegah nahi mungkar itu dilakukan, itu bukan menghina, bukan mengeji. Tak. Yang menghina dan mengeji adalah diri sendiri yang melakukan maksiat secara terbuka. Perasan atau tidak, muslimin muslimat, kadang-kadang apabila ada pihak yang menegur, ada komen-komen netizen yang sebut apa, orang awam sebut apa, belum tentu, yang penting pengakhiran, janganlah kita bersangka buruk, kan belum tentu kita ni pengakhiran kita baik. Seolahnya ayat-ayat yang membenarkan. Memang betul kita semua nak husnul khatimah, kita semua nak pengakhiran yang baik. Subhanallah. Tapi banyak sangat muslimin muslimat, orang yang sepanjang hidupnya lalai, hidupnya leka, tidak sempat bertaubat, tak sempat berubah, mati dalam keadaan melakukan maksiat, mati dalam keadaan dia belum hijrah. Itu sangat ramai muslimin muslimat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Allahu Akbar. Dan sangat ramai, yang lebih ramai adalah mereka yang saat hidupnya istiqamah, mujahadah, jaga syariat, jaga akhlak, yang mana insya Allah ini peratusan lebih tinggi untuk perakhirannya lebih baik. Muslimin muslimat, faham kan? Subhanallah. Sebab itulah Nabi SAW kepada para sahabat selalu menekankan tentang amal-amal soleh. Walaupun sahabat Nabi tu dah soleh. Sahabat Nabi ni yang bertanya, hadis yang kita baca riwayat sahih ni, ia merupakan khadam Nabi, dia ahli sufah, dia al-fuqara wal masakin, dia selalu berkhidmat untuk Nabi. Bila dia kata dia nak bersama dengan Nabi dalam syurga, Nabi bukan simply jawab, kamu pasti dalam syurga, kamu bersama denganku. Tidak, Nabi tak jawab begitu. Nabi jawab apa? Bantulah aku untuk menunaikan hajatmu masuk syurga bersama denganku, dengan kamu mesti memperbanyakkan sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini tahap sahabat Nabi. Nabi tetap mengingatkan tentang pentingnya mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah sepanjang hayat. Saya pernah bertemu muka banyak kali dengan Syekh Zainul Asri. Dan antara pertemuan terakhir dengan Syekh Zainul Asri, subhanallah, di rumahnya, saya meluahkan kebimbangan. Kebimbangan apa? Saya kata, Syekh, bimbang sangat antara ketakutan saya sendiri sebagai pendakwah, sebagai penyampai ilmu, adalah berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, ada 4 golongan yang terawal akan dicampakkan ke dalam neraka. 4 golongan yang terawal akan dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama, Allah akan memanggil orang golongan yang mati syahid, yang pergi berperang dan mati dalam perang. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah yang kamu lakukan sepanjang hidupmu terhadap nikmat-nikmatku? Lalu orang mati syahid ni menjawab, ya Allah,
aku berjuang dengan segala nikmat yang telah engkau berikan. Lalu aku berjuang mempertahankan agamamu. Lalu aku syahid ya Rasulullah. Ya Allah. Ni jawab di padang mahsyar. Lalu Allah menjawab, tidak. Kamu pergi ke medan perang dan syahid kerana kamu inginkan gelaran syahid. Kamu kejar gelaran tu. Maksudnya muslimin muslimat. Lalu Allah perintahkan manusia ini diheret lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya betapa Allah melihat hati dan niat seseorang itu. Walaupun zahirnya dia pergi keluar berjuang sampai dia mati syahid, tetap yang Allah lihat adalah hatinya. Adakah pergi berjuang kerana nak redha Allah ataupun kerana nak dapat gelaran. Kemudian Allah panggil golongan yang kedua, iaitu ahli Al-Quran. Dia hafal Quran, dia banyak baca Al-Quran, dia mungkin qari Al-Quran, dia mungkin hafaz, tapi ahli Al-Quran. Di kalangan kita ramai ahli Al-Quran. Bukan semestinya nak dapat gelarannya, kita yang banyak baca Al-Quran ini. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap segala nikmatku? Lalu dia menjawab, ya Allah, dengan segala nikmatmu, aku belajar Al-Quran, aku baca Al-Quran, aku menjadi ahli Al-Quran demi mengharapkan redha-Mu, ya Allah. Aku mengajarkan Al-Quran. Macam tu. Lalu Allah berkata, tidak. Sebenarnya hati kamu ingin mendapat gelaran ahli Al-Quran. Kan? Nak dapat gelaran hafiz, hafizah contoh. Contoh. Tapi kalau hafiz, hafizah niat kerana redha Allah, tingkatan darjat mereka jauh lebih tinggi. Subhanallah. Lalu ini juga golongan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian Allah panggil pula alim ulama. Lalu ditanya soalan yang sama. Lalu dijawab juga sama. Kami menuntut ilmu, belajar ilmu-Mu ya Allah, dan menyampaikan ilmu demi mengharapkan redha-Mu. Lalu Allah campakkan juga, Allah perintahkan juga malaikat campakkan ke dalam neraka. Allah campakkan ke dalam neraka kerana Allah menjawab, tidak. Sebenarnya hati kamu ingin untuk mendapat gelaran alim ulama. Kamu ingin dihormati, kamu ingin dipuji dan dipuja oleh manusia. Lalu dicampakkan juga ke dalam neraka. Kemudian datang golongan yang keempat, iaitu dermawan. Allah tanya soalan yang sama. Lalu dia menjawab, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya aku mewakafkan hartaku, mengorbankan, melakukan pengorbanan dengan hartaku, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Lalu Allah kata, tidak. Sebenarnya kamu nak dapat gelaran dermawan, kamu nak dipuji, kamu nak dapat kedudukan di kalangan manusia. Lalu yang keempat ini juga Allah perintahkan malaikat. Mereka keempat-empat ni diseret dengan wajah berada di bawah, kaki diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-puan muslimin muslimat, bayangkan empat golongan ini adalah golongan yang sangat terpuji, iaitu golongan orang yang mati syahid, golongan ahli Al-Quran, kemudian alim ulama, kemudian para dermawan. Kalaulah empat golongan ini pun subhanallah dihisap begitu teliti oleh Allah sehingga ke dalam hati, bagaimana kita orang biasa? Bagaimana kita orang biasa? Saya orang awam. Saya bukan termasuk dalam empat-empat golongan ini. Kalaulah empat golongan ini pun berat, subhanallah, apatah lagi kita ini. Tapi mungkin saya termasuk dalam golongan yang keempat, orang yang menyampaikan ilmu. Saya akan diuji muslimin muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian sehingga hati ini benar tak tulus kerana Allah. Jadi sebab itulah orang-orang biasa, orang-orang awam, kan, kita yang tak ada ilmu, kita yang selalu bergelumang maksiat, jangan semudahnya kita ini merasakan kita hidup dalam keadaan diberkati oleh Allah hanya sebab kita buat sedekah sikit, hanya sebab kita buat baik pada ibu ayah, hanya sebab kita ini orang yang ada waktunya solat, ada waktunya kita bersedekah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila saya kata Syekh rasa takut sangat sebab teringat kepada hadis Nabi, sampai kadang-kadang rasa nak berhenti menyampaikan ilmu. Saya sebut kepada Syekh Zainal Asri itu, saya kata, Syekh, saya rasa nak berhenti ceramah, nak berhenti dakwah. Teringat kepada hadis Nabi, antara golongan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka adalah mereka yang menyampaikan dakwah, lalu hatinya inginkan pengiktirafan manusia, bukan ingin pengiktirafan daripada Allah.
Lalu Syekh jawab apa? Syekh jawab simple saja. Tapi itulah di antara yang menghilangkan ketakutan. Tuan-puan sekalian, takut muslimin-muslimat. Muslimin-muslimat takut. Yang lebih seronok, hawa nafsu saya nak cerita hawa nafsu saya yang seronok apa? Saya tak ceramah, saya tak sampaikan dakwah, tengok orang buat maksiat, orang buat maksiat terang-terangan pun tak perlu cegah. Yang seronok hawa nafsu saya nak suruh apa? Saya berhenti sebab kehidupan saya pun dah stabil, tak perlu nak kerja-kerja keras, bisnes pun ada. Yang seronoknya, saya duduk rehat, saya santai-santai je, saya fokus pada anak-anak, kan boleh pergi sana, boleh pergi sini, saya fokus masak-masak dekat rumah, saya dengan pokok-pokok, cukup masa, saya pergi solat, cukup masa, saya buat ini. Maksudnya saya dah boleh memilih untuk itu. Saya berada di situasi saya boleh memilih kehidupan yang begitu. Kehidupan yang lebih santai dan menjalankan tanggungjawab sebagai ibu dan isteri. Santai. Subhanallah, Allah Akbar. Daripada saya melakukan kerja dakwah, saya rasa bukanlah susah sangat ya. Tinggalkan anak. Saya tak boleh buat rutin saya sebagai ibu, sebagai seorang isteri. Buat itu, buat ini. Nak pergi jalan sana, nak jalan sini. Nak makan dengan tenang. Saya tinggalkan kehidupan tu. Syekh kata apa? Syekh kata apa? Ustazah fikir macam ni. Dia kata, Ustazah fikir macam ni. Ustazah jangan fikir macam tu. Ustazah kena fikir macam ni. Menyampaikan dakwah ni adalah kewajipan bagi orang yang Allah dah pilih. Satu kewajipan. Kalau Ustazah tinggalkan, jadi dosa pada Ustazah. Saya pegang yang pertama. Yang kedua, ketakutan Ustazah berkenaan dengan dicampakkan ke dalam neraka bagi orang yang berdakwah tentang hati. Ustazah fikir macam ni. Takkanlah Allah nak campakkan kita ke dalam neraka. Kita hari-hari menyampaikan ilmu agama. Takkan Allah nak campakkan kita ke dalam neraka. Kita hari-hari baca hadis Nabi. Kita hari-hari selawat. Macam itulah cara ya Syekh pujuk. Syekh kata, Ustazah sangka baik dengan Allah. Sangka baik. Kita buat kerja baik. Kita jadi orang baik. Kita tak buat jahat pada orang. Kita jaga diri kita. Kita terus sampaikan je. Fokus je dakwah. Okey, jadi begitulah muslimin-muslimat. Daripada hadis yang kita bicarakan pada hari ini, kita pegang kepada insya-Allah kita bersangka baik. Sebab itu nak sangka baik mesti ada sesuatu sandaran. Kalau kita ahli maksiat, kita masih lagi buat sesuatu yang Allah larang, bagaimana kita nak bersangka baik? Bagaimana kita nak bersangka baik? Insya-Allah Allah ampuni kita, insya-Allah Allah kasihan pada kita. Bersangka baik ni setelah kita lakukan apa perintah Allah, tinggalkan apa larangan Allah, kita dah buat sehabis baik. Barulah sangka baik itu adalah satu sangka baik yang bukan angan-angan kosong. Sangka baik yang realistik. Subhanallah.